Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat. Sama-sama dapat kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan majlis ilmu yang kita adakan ini, walaupun sekadar secara online, mudah-mudahan dapat menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan rahmat itu kita dapat dibebaskan daripada wabak yang melanda kita pada musim-musim ini. Jadi muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesi kita pada pagi ini mungkin adalah yang terakhir untuk surah Al-Mulk. Jadi diharapkan kita semua dapat menghafal ayat-ayat yang kita telah pelajari, dan kesemuanya ayatnya berjumlah 30 ayat. Jadi kalau kita menghafal secara konsisten 3 ayat, maka 10 hari sudah dapat habiskan, sudah dapat hafal keseluruhannya. Kalau kita konsisten 5 ayat setiap hari, 6 hari sudah dapat hafal keseluruhan surah Al-Mulk. Kalau satu hari kita hafal 6 ayat, 5 hari sudah habis, sudah dapat dihafal kesemuanya. Kalau satu hari 10 ayat, 3 hari. Jadi kita angka 30 ni dia istimewanya, dia boleh bahagi dengan pelbagai macam cara. Sebab itulah satu bulan tu dibahagikan, satu bulan tu mengandungi 29 ataupun 30 hari. Supaya hikmahnya di antaranya ialah supaya orang-orang yang nak mengkhatamkan Al-Quran ni, mereka boleh bahagikan Quran itu 30 juzuk itu kepada 30 hari boleh, kepada 15 boleh, kepada 30 tu boleh bahagi macam-macam. Bahagi 2 boleh, bahagi 3 boleh, bahagi 5 boleh, bahagi 6 boleh. Begitulah juga dengan surah Al-Mulk. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk kita hafal, insya-Allah. Sebelum kita matilah, kita azam untuk kita hafal sebelum kita masuk ke dalam kubur kita. Baik, hari ini kita sambung dengan ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Ini saya baca Mat Jais 2. Saya ulang sekali lagi. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Baik. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang-orang musyrikin Mekah. Kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dalam ayat memanglah tak disebutkan siapakah yang diarahkan untuk mengatakan, untuk menyebutkan huwallazi ansha'akum. Tetapi ini difahami daripada konteks, dan kita ambil daripada tafsir. Para ulama tafsir mengatakan qul ayyuhar rasul, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada siapa? Kepada lil musyrikin, ataupun lil musyriki Makkah, kepada orang-orang musyrikin Mekah. Sebab kita tahu bahawa surah Al-Mulk ini ialah surah Makkiyah. Sebagaimana kita telah sebut pada permulaan dahulu, surah ini adalah surah Makkiyah. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan, hujah-hujah orang musyrikin Mekah dengan menyebutkan hujah-hujah dan jawapan-jawapan yang Allah Taala ajarkan. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin Makkah, huwa, dia, iaitu Allah. Allah lah yang ansha'akum, yang telah menciptakan kamu, yang telah mewujudkan kamu daripada tiada kepada ada. Kita ni semuanya asalnya tiada. Saya, tuan-tuan, orang di luar sana, tak kisahlah, tak kira orang apa sekalipun, kesemua di antara kita ni semuanya asalnya tiada. Allah yang adakan kita. Allah yang mewujudkan kita. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Bukan sahaja Allah Ta'ala mewujudkan kita, Allah menciptakan kita pun itu adalah satu bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa dan selayaknya disembah. Tapi Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebutkan lagi beberapa hujah dengan memperingatkan tentang nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia secara keseluruhannya, secara umumnya, khususnya kepada orang-orang yang engkar kepada keesaan Allah Ta'ala seperti musyrikin Mekah. Allah Ta'ala, Nabi SAW ingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada mereka tentang penciptaan ataupun kurniaan Allah yang berbentuk pendengaran, penglihatan dan juga hati yang diberikan kepada manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati. Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Ini tiga ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada manusia, khususnya orang-orang yang engkar seperti musyrikin Mekah, supaya manusia ini sedar dirinya sendiri. Kerana apa? Kerana hari ini orang yang mengingkari kebenaran sebenarnya faktornya, sebabnya ialah kerana mereka tidak sedar diri, kan? Kalaulah dia itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala lahir dalam keadaan tidak mendengar, ataupun tidak melihat, wal'iyadzubillah, ataupun tidak mempunyai hati, maka pastinya ketika itu dia akan sedar bahawa dirinya itu tidak ada apa-apa, kan? Walaupun kita katakan bahawa dari segi kemuliaan semua manusia mulialah, kerana manusia itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Tetapi kekurangan itu tetap ada apabila seseorang itu tidak memiliki pendengaran, penglihatan dan juga hati. Maka oleh kerana itu kita kena sedar, mata yang kita gunakan hari-hari ini, telinga yang kita gunakan hari-hari ini, hati kita ni yang kita gunakan untuk menyelami sesuatu,
merasai perasaan sesuatu. Ini semua adalah nikmat daripada Allah. Tidak ada yang mewujudkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Amatlah sedikit mereka mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat dan juga nikmat hati. Dengan pendengaran ni apa kita boleh buat? Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh mendengar Al-Quran, mendengar benda-benda yang baik, ya. Dan dengan penglihatan juga kita boleh banyak, kita boleh mendapat pahala dengan banyak. Antaranya kata ulama, melihat Kaabah, mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, melihat ibu ayah kita dengan perasaan ihsan, melihat pasangan kita yang halal, isteri ataupun suami kita dengan pandangan kasih sayang, beroleh pahala kita dapat rahmat Allah. Dan begitu juga dengan melihat mushaf. Melihat mushaf itu sahaja pun sudah beroleh pahala sekiranya kita melihat dengan penuh keimanan, meyakini bahawa ini adalah kalamullah. Ya, ini adalah kalam Allah yang Allah Taala turunkan kepada kita sebagai panduan dan pedoman dalam hidup kita, kerana itu mata kita ni kita kena pelihara daripada dosa. Mata kita ini, ya. Dan sabit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkenaan dengan bab al-qiraah an zahril qalb. Imam Ibn Hajar mendatangkan satu asar, satu kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adimu an-nazara ilal mushaf. Selalulah tengok kepada mushaf. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dengan mata, dengan telinga, dengan penglihatan, dengan pendengaran kita ni banyak sebenarnya. Banyak khazanah pahala yang boleh kita terokai, ya, dan merupakan aset untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Cuma dalam ayat ini, dalam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada nikmat penglihatan dan juga pendengaran. Kita lihat dalam ayat ini, mana satukah yang disebut secara jamak plural, dan mana satu pula yang disebutkan secara singular, secara mufrad. Kalau kita lihat dalam ayat ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. As-sam'a disebutkan secara mufrad, satu, as-sam'a, tidak dijamakkan. Al-absar dijamakkan pula. Al-afidah dijamakkan juga. Jadi di sini timbul persoalan. Ulama tafsir membincangkan perkara ini. Kenapa tidak dijadikan semuanya jamak? Kenapa tidak dijadikan semuanya jamak, ataupun sekalikan semua, selaraskan semua, semuanya menjadi mufrad. Contoh, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada. Tapi tidak. As-sam'a Allah Taala sebut satu. Sebut Allah Taala Allah Taala firmankan dalam ayat ini dalam keadaan tidak dijamakkan. Al-absar dijamakkan. Kenapa? Maka daripada pelbagai keterangan para ulama dan juga orang-orang yang mengkaji Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahawa ada dua jawapan. Yang pertama ialah kerana kalimah as-sam'a adalah masdar. Kalimah as-sam'a tu ataupun sam' adalah masdar. Sami'a yasma'u sam'an. Jadi masdar ni maknanya kata terbitan lah. Tapi terjemahan tu pun tak berapa tepat. Tapi nak bagi mudah faham begitulah. As-sam'a, pendengaran. Ya, sami'a mendengar, yasma'u pun mendengar. Sam'an ataupun as-sam' pendengaran. Jadi masdar, kalimah yang berbentuk masdar sudah cukup untuk menunjukkan bahawa kalimah itu merangkumi kesemua jenisnya. Jadi
Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia iaitu Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu segala jenis pendengaran. Maknanya pendengaran saya, pendengaran tuan-tuan perempuan, pendengaran fulan, semua jenis pendengaran boleh dicakupi dengan as-sam'a. Kerana dia masdar. Wa ja'ala lakumus sam'a, maknanya Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu segala jenis pendengaran. Pendengaran fulan, semua. Semua manusia yang memiliki pendengarannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah cukup untuk difahami daripada as-sam'ah. Tetapi al-basara ini, al-basar, jamaknya inilah al-absar, seperti mana dalam ayat. Al-basar dia bukannya masdar. Al-basara adalah isim. Isim. Dan isim dia makna yang ditunjukkan oleh isim bila berada dalam satu ayat, dia tidak seperti masdar. Kalau masdar, kalimah yang berbentuk masdar menunjukkan cakupannya kepada keseluruhan jenis yang sama. Tapi kalau isim tidak. Isim bila disebutkan secara mufrad, secara tunggal, wal basara contohnya, maka akan difahami, kemungkinan akan ada orang yang akan faham bahawa maksud ayat ini ataupun maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesetengah jenis pendengaran. Sebab al-basara dia bukan masdar, dia adalah isim. Jadi kalimah yang berbentuk isim, dia tidaklah mencakupi kesemua jenisnya. Dia tidak, kalau sebut al-basara, dia tidak mencakupi semua jenis penglihatan. Maka kalau didatangkan dalam bentuk mufrad, kata para ulama, maka kemungkinan akan ada orang yang waham, yang salah sangka bahawa maksud penglihatan di situ ialah penglihatan tertentu, penglihatan fulan, atau penglihatan satu kaum, penglihatan lelaki sahaja ke, penglihatan perempuan sahaja ke, maknanya penglihatan tertentu. Lebih-lebih lagi kalau diletakkan alif lam, wal basara. Sebab alif lam salah satu jenisnya ialah dalam bahasa Arab alif lam al-ahdiyah. Alif lam yang menunjukkan sesuatu yang tertentu yang sudah ada dalam otak orang yang mengatakannya. Jadi oleh kerana itulah didatangkan dalam bentuk jamak wal absara, untuk menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan semua penglihatan. Penglihatan saya, penglihatan tuan-tuan perempuan, penglihatan siapa sahaja yang ada penglihatan, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu jawapan. Jawapan kedua, ada juga yang berikan jawapan lain. Jawapan kedua, kenapa as-sam'a didatangkan dalam bentuk mufrad sedangkan al-basara dalam bentuk jamak? Jawapan kedua mengatakan bahawa kerana pendengaran ni dia boleh dengar, pendengaran kita ni boleh mendengar daripada segala jenis arah. Suara tu atau bunyi tu datang dari atas, kita boleh dengar. Dari depan boleh dengar, kanan, kiri, belakang, bawah pun kita boleh dengar. Kalau bunyi itu dari bawah, segala sudut suara tu, walau dari sudut mana pun ia datang, pendengaran boleh mendapatkannya. Pendengaran kita ni boleh tangkap. Telinga kita ni lah senang kata, tapi sebenarnya telinga bukan pendengaran. Telinga ni adalah alat sebenarnya. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak kata telinga, wa ja'ala lakumul al-udhun. Tidak. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut as-sam'a. Pendengaran tu yang penting sebenarnya. Kalau ditakdirkan tak ada telinga, tak ada cuping telinga ni, tak ada ni, bentuk telinga ni, tapi boleh dengar, pun dah kira bagus dah. Jadi Allah Ta'ala sebut pendengaran itu Allah Ta'ala tidak mendatangkan dengan jamak. Wa ja'ala lakumus sam'a, kerana walau apa jua dari mana pun sudut ataupun arah bunyi atau suara itu pun, telinga kita atau pendengaran kita tetap dapat menangkapnya. Berbeza dengan mata. Mata lain. Mata ataupun penglihatan kita hanya boleh melihat dari satu arah, kan?
Sesuatu yang berada di depan kita, kita boleh lihat lah. Tapi bila tepi kita, kalau tepi tu dia ke depan sikit, okey lah, boleh tengok lagi. Tapi kalau tepi sungguh, memang betul-betul sebelah kita. Tidak ada sikit pun ke depan. Tak ada bahagian yang masuk dalam ruang vision kita ni, pandangan kita. Maka kita tidak akan dapat melihatnya. Kerana itu, kalau mengikut jawapan kedua ni, kerana itulah al-absara dijamakkan. Kerana apa? Kerana mata kita ni, penglihatan kita ni, dia memerlukan arah yang pelbagai. Untuk lihat depan, dia kena tengok depan. Nak tengok belakang, kena pusing belakang. Kanan, dia kena pergi kanan. Jadi, arah tu banyak. Kerana itulah dijamakkan. Wal absar. Penglihatan depan, belakang, atas, bawah. Begitulah. Sedangkan as-sam'. As-sam' tak payah. Kerana as-sam' dari mana pun, insya-Allah kita boleh dengar. Selagi mana tidak ada penghalang. Umpamanya, kita duduk dalam bilik yang kedap bunyi. Itu lain cerita lah. Tapi kalau dalam keadaan situasi biasa, telinga kita ni kita boleh dengar dari pelbagai arah. Wal afidah, dan juga hati-hati. Afidah. Mufradnya ialah fuad. Fuad. Sebenarnya dia ada beza halus, perbezaan yang halus di antara fuad dengan qalb. Qalb pun hati. Fuad pun hati juga. Tapi fuad ini ataupun afidah ini hati yang lebih dalam. Dia ada perbahasan lah, tapi saya tak nak sebut lah. Tapi terjemahan biasa yang kita dengar, afidah itu ialah hati. Hati. Kemudian dalam ayat ini kita lihat as-sam'a wal absara. As-sam'a itu didahulukan. Pendengaran itu didahulukan ke atas penglihatan. Kenapa jawapan dia? Apakah sebabnya? Kenapa tak didahulukan penglihatan? Kenapa Allah Ta'ala tak kata wa ja'ala lakumul absara was-sam'a? Tapi Allah Ta'ala mendahulukan as-sam'a. Bukan ayat ni saja, bahkan dalam ayat-ayat yang lain, kebanyakan ayat dalam Quran yang menyebutkan tentang penglihatan dan pendengaran, mana satu yang didahulukan oleh Allah? Yang didahulukan ialah pendengaran. Maka apa sebabnya? Kenapa didahulukan as-sam', pendengaran? Jawapannya ialah kerana adalah beberapa jawapan yang disebutkan oleh para ulama dan juga para pengkaji Al-Quran. Di antaranya ialah yang pertama seperti mana kita sebutkan tadi. Pendengaran itu cakupannya lebih luas. Pendengaran itu dia boleh dengar dari pelbagai arah. Suara dan bunyi itu dari depan boleh dengar, tepi boleh dengar, dan sebagainya. Tapi penglihatan hanya terbatas kepada satu arah sahaja, iaitu di bahagian depan dia sahaja. Maka kerana itulah didahulukan as-sam'a, pendengaran. Yang keduanya, sebab keduanya ialah kalau kita lihat sebenarnya kalau kita tidur kan, bila kita tidur, mana satukah sense ataupun deria yang lebih cepat terjaga? Jawapan ialah pendengaran. Kerana itulah kalau kita nak bangun tidur, biasanya kita akan pasang alarm, pasang jam loceng, kan? Sebab telinga kita ni dia lebih sensitif, lebih cepat jaga berbanding mata. Lebih cepat jaga berbanding. Sebab tu kadang-kadang ada orang tidur tapi dia boleh dengar apa orang sebelah dia cakap. Dia tidur tapi dia boleh dengar apa kawan dia sembang. Dia boleh dengar apa ni anak-anak dia main apa semua cakap, tapi mata tu dah ngantuk sangat dah. Jadi bila kita tidur, deria yang antara mata dengan telingalah yang terakhir tutup. Mata tutup dulu, mata dah jalan awal lah. Dan bila kita bangun tidur, yang mula-mula buka ialah telinga kita. Itulah sebabnya didahulukan as-sam' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Kerana itu kalau kita bertengok dalam surah Al-Kahfi kan, Allah Taala ceritakan bagaimana Allah Taala tidurkan ashabul kahfi. Maka apa kata Allah Taala? فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutupkan telinga mereka di dalam gua bertahun-tahun banyaknya. Maknanya panjang bertahun-tahun lamanya.
Kenapa Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menutupkan telinga-telinga mereka? Kerana apa? Kerana telinga itu kalau telinga itu tidak ditutup, dia mudah untuk bangun. Allah Ta'ala nak jadikan dunia ni kan alam asbab. Allah nak jadikan sebab, Allah nak tunjukkan bahawa antara asbab Ashabul Kahfi itu tidur lama ialah kerana mereka tidak mendengar sebarang bunyi pun yang berlaku di sekitar mereka. Mereka tak dengar langsung. Kerana itulah mereka tidur dengan aman, dengan nyenyak. Itulah sebabnya didahulukan as-sam'a kerana keistimewaan yang ada pada pendengaran tetapi tidak ada pada penglihatan. Sebab yang ketiga, kenapa didahulukan pendengaran dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang sejenis dengannya ialah kerana pendengaran ni dia boleh berfungsi pada siang dan malam. Kan, telinga kita ni boleh mendengar, malam boleh dengar, siang pun boleh dengar. Tapi penglihatan malam dia tak boleh. Dia kena ada lampu. Oleh kerana itu, atas keistimewaan itu Allah Ta'ala mendahulukan as-sam'a, pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kerana apa? Kenapa Allah Ta'ala mendahulukan as-sam'a? Kerana sekiranya as-sam'a, pendengaran ini tidak berfungsi, sebenarnya dia bukan hilang satu deria. Sebaliknya dia hilang dua. Dia hilang dua sifat. Apa dia? Biasa kita tengok orang yang tak mendengar, dia juga bisu. Jadi hilangnya telinga, hilang pendengaran menyebabkan orang itu tak boleh bercakap. Jadi sifat as-sam' hilang, al-kalam juga hilang. Tapi kalau al-basar hilang, mata ataupun penglihatan hilang, tak semestinya pendengaran hilang. Dan tidak semestinya al-kalam hilang. Maka oleh kerana kepentingan as-sam'a itu, melihatkan kepentingan as-sam'a itu, maka kerana itulah didahulukan as-sam'a di sini. Wa ja'ala lakumus sam'a, dahulu disebutkan, barulah al-absar. Kerana orang yang hilang as-sam'a, maka dia juga akan hilang satu lagi keupayaan, iaitu keupayaan untuk berkata-kata. Berbeza dengan orang yang hilang keupayaan melihat, dia boleh cakap. Kadang-kadang dia cakap lagi hebat daripada kita kan. Macam ulama ramai yang matanya buta tapi ilmunya masya-Allah. Tapi orang yang tak mendengar, bila dia pekak, biasanya dia bisulah, dia tak boleh bercakap. Biasanya lah. Biasa yang saya lihat itulah, tak pernah jumpa lagi lah orang yang pekak tapi boleh bercakap. Setakat ni belum lagi jumpa lah. Baik ya. Yang kelima, kenapa didahulukan as-sam'a berbanding wal absara? Kerana kalau kita lihat dari sudut penciptaan manusia ni, subhanallah, ayat ni memanglah mendahului zaman. Zaman itu orang tak faham lagi. Tapi setelah perkembangan sains dan dahulunya, setelah sains semua mengkaji, didapati bahawa bayi di dalam perut ibu seawal 5 bulan dalam perut ibu sudah dikurniakan kebolehan mendengar. Sebab itu bila bayi dalam perut ibu tu sudah 5 bulan dalam perut, maka kita kena cakap benda-benda yang baik. Dengarkan di Al-Quran kan. Bahkan sebahagian ulama, kalau tak silap saya, Syekh Muhammad Abdul Ba'ith Al-Kittani hafizahullah ta'ala, sewaktu beliau dalam perut ibunya membacakan Sahih Bukhari. Membacakan Sahih Bukhari kepada beliau. Jadi baby ni, bayi dalam perut ni, dia dah boleh dengar dah. Dan dia dengar jelas. Bukannya dengar sikit-sikit, dia dengar jelas. Dia boleh tangkap dan memberi kesan pada hati dia. Itulah kelebihan as-sam'. Keistimewaan as-sam', pendengaran. Ianya diciptakan lebih awal daripada mata, daripada penglihatan. Adapun penglihatan, penglihatan ni kata para ulama dan juga orang sains pun tahulah benda ni. Mata ni, baby ni, dia lepas 3 bulan. Lepas 3 bulan setelah dilahirkan, barulah dia boleh melihat dengan jelas. Masa baru lahir tu dia tak nampak lagi muka mak ayah dia nampak kabur-kabur je. Dia nampak blur-blur macam tu je, macam orang rabun. Kemudian sebulan lepas tu dia makin jelas. Makin
image yang dilihat itu makin sharp, makin tepat. Sehingga 3 bulan barulah dia boleh lihat dengan sempurna. Masa tu barulah kalau kita main dengan dia boleh mengikik, boleh gelak, boleh apa semua. Kalau kita sergah dia boleh terkejut macam tu. Sebelum tu dia tak boleh. Tengok. Jadi mata lambat. Mata ni dia sempurna waktu dia sempurna itu lambat. Tetapi pendengaran Allah Taala ciptakan seawal dalam perut ibu lagi, seawal usia 5 bulan. Kemudian jawapan ke-6, kenapa as-sam'a didahulukan? Kerana pusat yang menerima maklumat atau yang memproses maklumat daripada pendengaran itu, kedudukannya ialah otak di bahagian depan. Telinga dan mata ni mata menangkap image, telinga menangkap bunyi. Tetapi apakah perkara yang memproses apa yang dilihat dan apa yang didengar itu menjadi maklumat? Jawapannya ialah otak. Image yang dilihat oleh mata diproses oleh otak. Bunyi yang didengar oleh telinga diproses oleh otak. Kata para ulama, orang sains pun mungkin tahu benda ni. Tahulah, mesti tahulah. Kan, memang hari-hari dia ni bergelumang dengan bidang-bidang ni, terutamanya ni kan, doktor dan sebagainya. Jadi bahagian otak yang memproses maklumat yang diperolehi daripada telinga ni bahagian otak depan. Manakala otak ataupun bahagian otak yang memproses maklumat yang diperolehi daripada mata ini adalah bahagian belakang. Maka didahulukan depan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Hati paling bawah sekali. Subhanallah. Sebab itulah segala lafaz dalam Quran ini kalau dikaji, dia tak ada satu pun tersalah. Semuanya memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan tepat. Pemilihan perkataan, kedudukan ayat, susunan dia, semuanya bertepatan dengan waqi', dengan realiti, dengan bahasa Arabnya, dengan penciptaan manusia dan sebagainya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin Mekah, huwallazi, dialah iaitu Allah Taala lah yang dzara'akum, yang memperbanyakkan kamu, yang mengembangkan kamu, yang membanyakkan kamu, iaitu memperbanyakkan manusia, fil ard, di muka bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu semua akan dibangkitkan, kamu semua akan dihimpunkan. Kita ni semua Allah Ta'ala sebar-sebarkan, kembang-kembangkan di atas muka bumi ini. Ada orang duduk utara, selatan, timur, barat dan sebagainya. Tapi kesudahannya nanti, matlamat dan hala tuju kita satu sahaja. Kita semua akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka mengatakan, iaitu orang musyrikin Mekah mengatakan, bilakah berlakunya apa yang dijanjikan? Mata, bilakah hadzal wa'du, janji ini? Janji ini. Al-wa'du di sini kata ulama maksudnya adalah al-mau'ud, iaitu sesuatu yang dijanjikan. Apa dia? Hari kiamat. Maknanya orang musyrikin ni biadabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kamu ni hari-hari ingatkan orang tentang hari kiamat. Bila? Mana dia? Mana dia hari kiamat yang kamu janjikan itu? Mana hari kiamat yang kamu katakan itu? Yang kamu takut-takutkan, memberikan amaran kepada manusia, memberikan peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Mana dia? Ini sikap biadabnya orang musyrikin Mekah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Sekiranya kamu benar-benar orang-orang yang benar. Sekiranya kamu ni betul lah, memang kamu ni di pihak yang benar, maka mana dia hari kiamat? Jawab bagi syarat ni dia mahzuf. In kuntum shadiqina fima taqulunahu lana fa aina huwa. Kalau benarlah kamu ni mengatakan bahawa
kamu mengatakan sekian-sekian pada kami, maka manakah dia? Manakah hari kiamat itu? Maka Nabi SAW diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawapan yang betul. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sanya ilmu itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Sebab itu ketika mana Jibril alaihissalam kan tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, matas sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ialah alamat, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat itulah yang didakwahkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Tapi bila berlaku kiamat, tarikhnya bila? Itu tidak. Yang disuruh ialah wa innama ana nadhirum mubin. Dan hanya senya aku hanyalah nadhirum mubin, pemberi amaran ataupun peringatan yang nyata, yang jelas, dengan hujah, dengan dalil yang nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, suruh kita buat persiapan untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Kemudian apa yang berlaku setelah orang-orang musyrikin ini, mereka ni mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, dengan bertanya bila berlakunya kiamat. Apa yang berlaku apa dia? Di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti mereka akan dibalas dengan ucapan yang lebih kurang sama. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka tatkala mereka melihatnya, mereka itu siapa? Mereka itu ialah musyrikin Mekah. Melihatnya, itu apa dia? Iaitu azab di akhirat. Azab di akhirat. Ini mengikut qaul ataupun pendapat kebanyakan ulama. Sebahagian ulama seperti Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan hu tu, falamma ra'auhu, dhamir ataupun kata ganti nama hu tu kembali kepada azab dalam peperangan Badar, ataupun dengan bahasa mudahnya kekalahan musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Kalau mengikut pendapat kedua seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Baghawi, maksudnya ialah maka tatkala musyrikin Mekah melihat kekalahan mereka pada hari peperangan Badar, zulfah, semakin dekat ataupun hampir kepada mereka, si'at wujuhul ladzina kafaru, buruk wajah-wajah orang-orang yang kafir. Ini kalau mengikut tafsiran yang kedua lah. Tapi kalau mengikut tafsiran yang dipegang oleh jumhur ulama, hu itu falamma ra'auhu, hu itu ialah azab di akhirat. Maka kalau mengikut tafsiran begini, tafsiran yang jumhur ulama, ketika mana orang-orang musyrikin Mekah mereka melihat azab di akhirat dekat dengan mereka, hampir kepada mereka. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Buruk, menjadi buruk wajah-wajah orang-orang yang kafir. Kata Imam Al-Baghawi, buruk tu macam mana? Si'at, buruk itu kata Imam Al-Baghawi, iswadda, hitam wajahnya, wal'iyadzabillah. Bayangkan ya, ini dia baru tengok ni, orang-orang kafir ni, falamma ra'auhu zulfatan, ini maknanya orang kafir baru melihat neraka, belum masuk lagi, baru tengok sahaja pun muka dah hitam. Muka sudah hitam, muka sudah pun menjadi buruk. Apatah lagi lah kalau dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzabillah. Wal'iyadzabillah. Jadi hitam wajah mereka kerana apa? Kerana murung yang teramat sangat. Murung, duka cita, sedih, yang teramat sangat kerana mereka dahulu mempermainkan azab Allah. Maka hari ini, pada hari tersebut, Allah kata pada mereka, ataupun malaikat mengatakan pada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dikatakan pada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu mengejek-ngejek, dengan nada mengejek kamu memintanya.
Dulu dahulu kamu tanya mana dia azab. Inilah dia. Inilah dia azab yang kamu dahulu minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara main-main, secara mengejek-mengejek. Inilah dia. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un wal iyad billah. Baik. Kemudian dalam ayat ini kalau kita lihat ra'auhu tu asalnya kan ra'a maknanya telah melihat. Kalau kita fikirkan peristiwa ni belum berlaku lagi. Dia akan berlaku pada hari akhirat. Dan peristiwa yang akan datang, kalau bahasa Arab yang kita belajar lah, kalau standard yang biasa, benda yang akan datang kita akan menggunakan fi'il mudhari'. Tapi dalam ayat ini, situasi ataupun peristiwa yang akan berlaku, Allah Ta'ala khabarkan dalam bentuk fi'il madhi. Ra'auhu. Falamma ra'auhu zulfatan si'at. Ra'auhu. Seolah-olah mereka telah lihat. Maka kenapa digunakan fi'il madhi? Telah. Maka kata para ulama' di antaranya ialah Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Tantawi digunakan fi'il madhi di sini ialah kerana untuk menunjukkan bahawa perkara ini benar-benar akan berlaku. Di sini kita kena faham, bila kita baca Quran, perkara yang belum berlaku tapi bila dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk fi'il madhi, iaitu past tense, maka itu bukanlah maknanya benda itu dah berlaku, tapi itu menunjukkan bahawa perkara itu pasti akan berlaku. Oleh kerana confirm berlaku, maka kerana itu tak salah digunakan past tense, tak salah digunakan fi'il madhi, kerana fi'il madhi itu memang sudah berlaku, memang dah berlaku dah pun, memang pasti berlaku lah, sebab dah memang nampak dah memang berlaku, dah memang berjalan dalam suratan takdir. Maka oleh kerana itu bila kita lihat begini, kita sebagai orang yang beriman ni kita kena yakinlah dialog ini pasti akan berlaku. Kerana Allah Ta'ala khabarkan dalam bentuk fi'il madhi. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Memang sebenar-benarnya nanti di akhirat nanti akan didekatkan neraka kepada orang-orang kafir, lalu hitam wajah orang kafir kerana kemurungan yang teramat sangat. Lalu akan dikatakan kepada mereka, inilah dia azab yang dahulu kamu mempermainkan dahulu di dunia. Inilah dia azab yang kamu sebutkan itu. Kemudian Imam Baydawi rahimahullahu taala membincangkan satu perkara yang wajar juga diambil perhatian, iaitu dalam ayat ini Allah Taala mengkhususkan wajah. Allah Taala tak kata badan mereka menggeletar ke, lutut mereka menggeletar ke tatkala azab itu didekatkan, tapi Allah Taala menyebutkan wajah. Kata Imam Baydawi, disebutkan wajah secara khusus tanpa disebutkan anggota badan yang lain ialah kerana apa? Kerana wajah itulah yang menzahirkan kesan sama ada gembira maupun sedih. Orang gembira dapat dilihat pada wajahnya, orang sedih pun dapat dilihat pada wajahnya. Maka Allah nak gambarkan bagaimana perasaan mereka ketika itu, maka disebutkan wajah. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Subhanallah. Hebat ta'bir ataupun ayat Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wujuhul ladzina kafaru. Kenapa Allah Taala tak sebut wujuhuhum? Kan lebih ringkas. Cuba kita tanya pada diri kita, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhuhum. Kenapa Allah Taala tak sebut buruklah menjadi buruklah wajah-wajah mereka, tapi tak digunakan wujuhuhum. Sebaliknya Allah Ta'ala menyebutkan si'at wujuhul ladzina kafaru. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kenapa disebutkan wujuhul ladzina kafaru tapi tak disebutkan wujuhuhum, sedangkan wujuhuhum itu lebih ringkas daripada wujuhul ladzina kafaru? Jawapannya ialah kerana Allah Ta'ala nak highlightkan, nak mempamerkan, nak menjelaskan, nak menarik perhatian manusia kepada sebab mereka mendapat azab ialah kerana mereka kafir. Wujuhul ladzina kafaru. Kafaru itu menunjukkan bahawa itulah sebab, itulah faktor utama kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau disebutkan falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhuhum, maksud tercapai, tapi tidak di dalam kalimah wujuhuhum itu tidak nampak kekafiran mereka, itu tidak nampak.
Subhanallah. Quran ni masya-Allah, kalau kita belajar kan dengan penuh bahasa Arabnya apa semua, kita akan dapati masya-Allah. Cara menggambarkan situasi tu, cara Allah Taala menarik perhatian kita tu masya-Allah. Memang benarlah ini adalah kalam Allah, bukannya tulisan ataupun ciptaan manusia. Manusia tak akan buat ayat sedetail macam ni. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah wahai Muhammad, bagi jawapan lagi wahai Muhammad, bagi hujah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin Mekah, ara'aytum in ahlakani Allah, apakah pandangan kamu, maknanya apa yang kamu fikirkan, apakah pendapat kamu, pandangan kamu sekiranya Allah Ta'ala membinasakan aku, wa man ma'iya, dan juga orang-orang yang bersama dengan aku, iaitu para sahabat dan juga pengikut-pengikut Nabi SAW, aw rahimana, atau dia iaitu Allah Ta'ala merahmati aku, merahmati kami, faman yujirul kafirina min azabin alim, maka siapa pula yang boleh menjauhkan orang-orang kafir daripada azab neraka, daripada azab yang pedih. Maksudnya apa? Di sini ada dua tafsiran. Kalau kita mengikut tafsir Al-Kasyaf, Imam Az-Zamakhsyari rahimahullahu taala, mengatakan ayat ni begini. Ayat ni Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi SAW untuk beritahu pada orang musyrikin bahawa kami ni, orang yang beriman, kami ni antara dua keadaan sahaja. Kalau sekiranya in ahlakani Allah, sekiranya Allah Ta'ala membinasakan kami, iaitu memberikan kami ni syahid, mati syahid, aw rahimana, ataupun Allah merahmati kami, iaitu memberikan pertolongan, kami menang mengalahkan kamu, maka dua-dua ni adalah baik untuk kami. Mati pun baik kerana dapat pahala sebagai syahid. Aw rahimana, menang pun baik. Tapi kamu, wahai orang-orang kafir, faman yujirul kafirina min azabin alim, kamu ni siapa pula yang nak lindung kamu daripada azab yang pedih? Itu satu tafsiran. Ya. Maknanya qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Kalau mengikut tafsiran Imam Az-Zamakhsyari, maknanya ialah Nabi SAW mengatakan pada orang musyrikin Mekah, in ahlakani Allah wa man ma'iya, kalau Allah binasakan aku, itu bagus kerana dapat pahala, dapat mati syahid. Aw rahimana, ataupun Allah merahmati aku, iaitu dengan memberikan aku kemenangan, dapat mengalahkan kamu semua, itu pun bagus. Dua-dua itu adalah baik, tapi yang kamu ni tidak ada pilihan melainkan satu saja, pilihan yang buruk. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Ini satu tafsiran. Kalau mengikut tafsiran yang lain, seperti tafsiran Ibn Abbas yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi, maksudnya lain sikit. Cara kefahaman tu lain. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Maksudnya ialah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrikin, kalau kami yang beriman, yang takut kepada Allah Ta'ala, kami ni pun mungkin diazab, mungkin dirahmati oleh Allah. Yang kamu ni yang tak beriman, tak takut pada Allah, lagilah kamu ni lagilah mudah mendapat azab. Lain pula dia punya versi dia. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Kalau kami yang beriman, kami yang beriman ini, yang takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala ini, kami ni pun Allah Taala boleh binasakan, dan Allah juga boleh merahmati kami. Dua-dua boleh. Maknanya azab pun ada kemungkinan boleh kena kerana kami ada dosa. Kalau kami ni pun macam ni, kamu lagilah, kamu yang kafir, yang tak beriman, yang tak takut pada Allah, yang tak percaya hari kiamat, kamu tu siapa yang nak menyelamatkan kamu? Ini makna ni lebih jelas. Ya. Seumpama kita kata beginilah kan, kita kata begini, saya yang anak kepada polis pun, saya ni pun takut pada azab. Kalau saya dikatakan bersalah, saya akan masuk penjara. Kalau saya di pihak yang benar, saya lepas daripada penjara. Yang kamu ni bukan anak polis, bukan anak hakim, bukan anak siapa-siapa. Yang kamu ni tak takut pada neraka. Begitulah. Kamu ni tak takut pada hukuman penjara.
Kan? Saya ni anak presiden, anak Perdana Menteri pun saya takut. Kamu takkan tak takut? Macam tu. Wah, jadi ayat ini hujah kepada orang musyrikin Mekah. Kerana orang musyrikin Mekah ini, mereka dalam tafsir menyebutkan bahawa mereka ni mengharapkan agar Allah Ta'ala membinasakan orang Islam. Jadi Nabi SAW diajar oleh Allah Ta'ala jawab cara begini. Jawab dengan menyebutkan Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah wahai Muhammad, dia Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Amanna bihi, kami beriman dengannya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kamu pasti akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maknanya kamu kata kamu berada di pihak yang benar, kami di pihak yang salah. Nanti di akhirat barulah kita akan tahu siapa sebenarnya yang betul dan siapa pula yang salah. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala nak mengajak orang-orang kafir ini supaya sedar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Allah buat? Maka apa yang Allah Taala firmankan? Allah Taala mengingatkan kepada mereka satu nikmat yang sangat berharga, khususnya bagi penduduk Mekah. Ni ayat ini kan kita tahu, ayat ini diturunkan di Mekah ketika Nabi SAW berhadapan dengan musyrikin Mekah. Jadi di Mekah ni apa dia punya masalah utamanya? Ataupun bukanlah masalah. Mekah ni apa ujian paling besar? Masalah ni tak elok pula, negatif. Ujian paling besar ialah air. Ujian yang paling besar di Mekah ialah air. Sekarang ni memanglah, sekarang ni tak payahlah kan, teknologi macam-macam. Air banyak paip semua. Di tanah Arab ini, tanah Hijaz, khususnya di Mekah ni panas. Dia tak macam Madinah. Madinah agak sejuk sikit. Mekah ni, ujian yang paling besar ialah panas dan tidak ada air. Maka kerana itu, di akhir ayat ni kira last lah. Dah last, hujah yang paling terakhir. Orang kata buah paling akhir sekali lah. Hujah paling akhir sekali yang diajarkan oleh Allah Ta'ala pada Nabi SAW ialah berkenaan dengan air. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'im ma'in. Apakah pandangan kamu? Apa yang kamu fikirkan? Apakah pendapat kamu? Ataupun ara'aitum boleh juga kita kata bagaimana sekiranya asbaha ma'ukum, air kamu menjadi ghawra, kering kontang, faman ya'tikum bima'im ma'in, maka siapakah pula yang dapat memberikan kepada kamu air yang mengalir. Ni Allah Ta'ala sebut ni dengan apa? Supaya orang musyrikin Mekah menginsafi dan menyedari keadaan mereka. Mekah tu kalau bukan kerana rahmat Allah Ta'ala yang memancarkan air telaga Zamzam daripada kesan hentakan Nabi Ismail, maka Mekah tu tak ada air. Tak ada siapa pun duduk kat situ sebelum tu. Hanya kerana ada air Zamzam itulah maka orang-orang mula datang ke Mekah, lalu dibuat bila dah ramai duduk di situ, terbentuknya masyarakat, komuniti, adanya rumah-rumah, maka terbentuk tamadun di situ. Kalau tak ada air, kalaulah Allah Ta'ala mengeringkan air, tak ada air langsung di Mekah, maka siapa boleh datangkan air di Mekah itu? Subhanallah. Ini yang saya sebut air Zamzam ini ialah berdasarkan daripada tafsir Al-Kalbi dan juga Muqatil. Imam Al-Kalbi dan juga Imam Muqatil mengatakan ma'ukum di sini maksudnya ialah ma'u Zamzam. Tapi kalau dalam tafsir lain dia umum saja. Dia kata air lah, sebarang air. Tapi kalau kita lihat dalam konteks di Mekah, memang Zamzam lah antara sumber air yang utama bagi penduduk Mekah. Jadi kalau air Zamzam atau sebarang air di Mekah itu dikeringkan oleh Allah Ta'ala, siapa yang boleh mendatangkan air yang mengalir, air yang terpancar, air yang terzahir di permukaan bumi untuk kamu mendapat manfaat? Siapa lagi yang kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi
dengan berakhirnya ayat tadi, ayat 30, maka berakhirlah tafsir surah Al-Mulk. Ya, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk ini, apa tema yang paling utama yang kita dapat? Temanya ialah keimanan. Banyak hujah-hujah tentang ketauhidan dan keimanan yang disebutkan dalam ayat ini. Supaya apa? Supaya menguatkan keimanan kita yang sudah lahir dalam Islam, dan juga menjadi hujah untuk membungkam ataupun membantah, menolak dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan orang musyrikin. Jadi mudah-mudahan keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca balik nanti ayat-ayat yang sebelum ini, bagaimana Allah ceritakan tentang burung, kekuasaan Allah pada yang terzahir pada burung, bagaimana burung terbang, siapa yang menahannya daripada jatuh, dan juga tadi kita sebut tentang air dan sebagainya. Mudah-mudahan kesemuanya itu dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat sedikit soalan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semasa nazak, mana yang hilang dahulu, melihat atau mendengar? Ini kalau jawapan apa ni? Jawapan tepatnya kena tunggu nazak Kalau kalau jawapan tepatnya wallahu alam, memang tak tahu. Man zaqa araf. Siapa rasa dia tahu ya. Kalau jawapan tepat, kalau memang betul-betul nak tepat dengan pengalaman, memang kita tak tahulah, melainkan setelah nazak, masa nazak nantilah. Tapi kalau mengikut pengalaman, penglihatan hilang dulu. Penglihatan. Mungkin berbezalah mengikut orang. Kan? Tapi yang biasa kita dengar kisah-kisah para ulama dan juga ni, penglihatan lah. Sebab mereka akan melihat dimensi lain. Hatta arwah ayah saya pun, sebelum nazak tu dia meninggal waktu tidur. Tapi sebelum-sebelum tu, matanya sudah melihat macam-macam benda pelik-pelik lah. Kadang dia dapat lihat jin. Sehari sebelum meninggal tu dia dapat lihat ada orang datang, tapi kami tak lihat. Dia tengok ada orang datang bercahaya. Malaikat lah kot. Dia kata ada tetamu datang, bercahaya-cahaya. Jadi mata tu lah dia akan lari daripada hukum alam dunia ni. Dia dah ke arah sana dah, mata tu ke arah akhirat. Kemudian baru telinga lah. Begitu juga kisah-kisah para ulama dahulu pun, mata mereka ada yang melihat syaitan dalam bentuk orang-orang yang dikasihi. Mak ayah dia, datuk dia datang, bukan mak ayah dia, syaitan datang dalam bentuk rupa wajah orang-orang yang dia kasihi, untuk pujuk dia supaya dia mati tidak dalam Islam, mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Ada panjanglah kisahnya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah fi ahwalil akhirah atau umuril akhirah. Baik. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita berhenti di sini. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang berikan perhatian dan tumpuan, yang mengikuti kuliah kita sehingga ke ayat yang terakhir daripada surah Al-Mulk. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah kita akan, pada kuliah yang akan datang, kita akan mulakan tafsir surah As-Sajdah, bermula dengan ayat 1 insya-Allah, untuk melengkapkan lagi siri-siri ayat-ayat ataupun surah-surah amalan kita insya-Allah. Wallahu alam, semoga dapat beramal dan menyampaikan kepada yang lain insya-Allah. Sekiranya ada kebaikan maka amalkanlah dan sampaikan. Sekiranya ada salah silap, mohon teguran daripada tuan-tuan puan-puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.